mentaati kedua orang tua hanya berlaku untuk perkara yang ma'ruf, sehingga tidak boleh mentaati keduanya dalam kemaksiatan. Ini benda kaedah. Bila kita wajib taat kepada mana-mana manusia dalam dunia ni, kita kena taat pada siapa? Manusia. Selain pada Allah, Allah bukan manusia kan? Allah ni wajib taat. Manusia siapa yang kita wajib taat? Rasul. Lepas tu mak bapak lagi, pemimpin lagi, suami kan. Selain pada taat pada Allah dan Rasul, ketaatan kepada manusia tidak mutlak. Selagi mana dia tak suruh kita buat maksiat kepada Allah, dan kita taat dia. Tapi kalau dia suruh kita buat maksiat pada Allah, maka pada masa tu tidak ada lagi kewajipan dan ketaatan kepada makhluk. Nabi SAW menyebutkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk apabila dia menyuruh kita melakukan maksiat kepada Khaliq, iaitu kepada pencipta, iaitu Allah Azza wa Jal. Siddiq Hasan berkata dalam tafsirnya, kesimpulan dari pembahasan ini, ketaatan kepada kedua orang tua tidak berlaku untuk semua perintah yang nuansanya maksiat, maksudnya yang bertemakan maksiat, dan tidak berlaku pula untuk perkara yang menjadikan kewajipan ditinggalkan. Yang wajib hanya untuk perkara yang sifatnya harus. Maksud kalau mak ayah kita bagi satu arahan, kamu tak payah solat lah subuh, kamu tak payah solat lah zuhur, buang masa je, tak wajib ikut. Ataupun kamu kena minum arak ni, jom joli bersama dengan ayah, tak wajib ikut. Sama ada dia suruh kita buat maksiat ataupun dia suruh kita tinggalkan kewajipan yang Allah Ta'ala telah wajib atas kita, tak wajib. Masa tu tak kira lah. Okey? Dikatakan dalam syarah Iqna, tidak boleh mentaati keduanya dalam meninggalkan sesuatu kewajipan, seperti mempelajari sesuatu yang wajib bagi seorang Muslim, baik yang menyangkut taharah, salat, puasa dan lainnya. Ini fardu ain. Kalau mak ayah kita halang kita belajar fardu ain, maka pada masa itu tak wajib lagi untuk taat. Kerana fardu ain adalah kewajipan untuk setiap Muslim. Okey, jadi kita buat satu kaedah. Hudud, lingkungan, batasan taat kepada ibu bapa ni wajib dalam keadaan ataupun dengan 3 syarat yang saya akan sebut ni. Okey? Boleh faham Kalau orang tanya kita, taat pada ibu bapa ni macam mana ya? Wajib ke tak wajib? Wajib. Ada tak keadaan yang tak wajib taat? Adalah, kan? Kalau mak ayah kita bagi tahu dekat kita, ni, hang jangan nak makan makanan laut lah. Kenapa mak? Aku tak suka. Hang makan ayam sudah. Wajib taat tak? Ha? Ha? Mak kita cakap kita, hang jangan minum kopi lagi. Pasal apa mak tak boleh minum kopi? Saja je. Aku tengok hang suka nak minum kopi. Jangan minum. Minum air kosong lah. Wajib ikut tak? Ha? Tak wajib? Hang jangan duk pakai baju Melayu lah. Hang pakai baju doti cukup. Muka dah macam mamak. Perasan nak pakai baju Melayu. Macam tu, ya kan? Wajib ikut tak? So, kita nak letak kaedah. Pertama, wajib taat pada ibu bapa ni, syarat yang pertama, pada perkara selain pada maksiat yang kita sebut tadi lah. Maksiat ni sama ada disuruh buat benda haram ataupun disuruh tinggal benda wajib. Ni tak wajib taat dah. Selain daripada tu, okey? Termasuk lah. Termasuk. Sebab bid'ah ni Nabi larang. Okey. Yang kedua, syarat yang kedua, arahan mak ayah ni tidak memberi mudarat pada anak. Mak dia kata, ni, hang beli kereta apa? Kereta apa yang mahal sikit? Hang beli Audi A7.
Ada ke A7? Saya pun tak tahu. Oh, Q7 tengok. Nampak sangat saya ni bodoh betul bab ni. Saya pakai kereta sorong sudahlah. Q7. Berapa Q7? 500,000. Hang beli? Mak teringin nak naik kereta tu. Anak dia tengok gaji tak cukup. Hang beli, taat pada mak ayah wajib. Wajib tak? Beli. Tak wajib. Kerana mudarat pada anak. Tak wajib beli. Mudarat ni sama ada pada harta anak ataupun pada jasad anak. Mak dia kata, hang pergi terjun sana. Terjun apa mak? Terjun dalam kolah tu. Ataupun terjun gaung tu. Tak boleh kot. Tak wajib kot. Kerana mudarat. Tak wajib. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, taat pada mak ayah ni dalam perkara yang memberi manfaat kepada mak ayah. Yang tu wajib. Tadi mak kata, kamu jangan pakai baju ni lah, pakai baju lain. Kenapa mak? Saja je. Maksudnya kalau kita pakai baju yang sama pun tak beri manfaat pada mak ayah pun. Masa tu hanya digalakkan untuk taat tetapi tidak wajib. Maksud digalak kalau untuk taat, kalau taat dapatlah pahala. Tapi kalau tak taat pun tak mengapa, kerana benda tu tak ada manfaat yang kembali kepada mak dan ayah. Sekadar hanya cadangan daripada dia. Kalau ikut, kita dikira sebagai anak yang baik, mentaatilah. Tapi kalau tak ikut pun tak dikira berdosa. Sebab itu dia kata, kat situ dia kata, keenam, dikhususkannya mentaati kedua orang tua untuk hal-hal yang bersifat harus. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, adapun untuk semua hal yang bermanfaat bagi kedua orang tua dan tidak ada membahayakan bagi sang anak dengan mentaatinya, maka terbahagi kepada dua bahagian. So benda yang harus ni, kalau mak ayah kita suruh, yang mana benda harus ni kalau kita buat, manfaat dia kembali pada mak ayah. Mak ayah dapatlah manfaat tu. Dan dia tak memudaratkan anak. Dia ada dua bahagian. Pertama, yang harus namun mendatangkan mudarat bagi orang tua jika sang anak tidak mengerjakannya. Kalau anak tak buat, mak ayah kena mudarat. Okey? Maka untuk yang demikian ini tidak lagi diragukan lagi wajibnya sang anak untuk mentaati perintah tersebut. Okey. Yang kedua, yang harus dan mendatangkan manfaat bagi kedua orang tua, namun jika tidak dilakukan tetap tidak menyebabkan keduanya terjatuh pada mudarat sehingga hukum untuk masalah wajib. Maksud dia kata kat sini, kalau benda tu ada manfaat pada mak ayah, tapi kalau anak tak buat, tak beri mudarat. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Tapi pendapat yang yang ramai ulama sebut, selagi mana ada manfaat pada mak ayah dan tak ada mudarat pada anak, wajib. Walaupun kalau tak buat, mak ayah tak mudarat. Tapi selagi ada manfaat dan tak mudarat pada anak, wajib buat. Sama juga lah macam taat pada suami pun macam tu lah. Okey?